Siapa pun akan terkejut apabila kita diminta bayar sehingga RM5 untuk menggunakan tandas awam. Bunyinya macam pelik, macam tak masuk akal, tapi itulah harga yang perlu anda bayar untuk menggunakan tandas yang bersih dan selesa, khususnya di sekitar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur ini. Baiklah saudara, dalam rancangan One Consumer untuk kali ini, saya Zulkifli Bujang akan membawakan topik tanggungjawab pengguna terhadap tandas awam. Kita bukan akan bercakap tentang isu bayaran 20 sen ataupun RM5 yang perlu anda bayar, tetapi kita akan bercakap tentang soal pendidikan, kaedah cara menggunakan tandas dengan betul dan bertanggungjawab. Itulah isu yang akan kita bercakap bersama tentang topik pada kali ini. Baiklah, untuk itu kita akan bersama dengan wartawan kami Nur Syahia Fahrudin untuk memberikan penjelasan lanjut tentang topik ini. Siapa punya kerja ni? Kotor. Tandas kotor. Siapa yang patut dipersalahkan? Adakah sikap pengguna sendiri yang tak tahu dan tak ada kesedaran sivik selepas menggunakan tandas awam, sama ada ia berbayar ataupun tidak? Ataupun pihak pengurusan yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengawal keuntungan semata-mata? Mari ikuti laporan yang saya sediakan khas untuk anda. Tu. Pelaksanaan kempen tandas awam bersih pada tahun 2006 hingga 2009 yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT menunjukkan 43% daripada 40,224 buah tandas mendapat grade A berbanding dengan dua grade terendah iaitu C dan D sebanyak 30%. Ini menunjukkan laporan yang positif kerana kebersihan tandas awam semakin terjaga. Namun, sejauh manakah kita boleh mencapai sifar tandas kotor jika masih ada segelintir pengguna yang bersikap tidak endah dan sambil lewa terhadap tanggungjawab mereka? Oleh itu, saya menyiasat bagi mendapatkan kepastian mengenai isu ini. Kadang-kadang diorang lepaskan hajat, diorang tak siram, seluar kat dalam tandas, seluar jin. Diorang sumbat dalam tandas, botol air, kira macam-macam lah. Kadang-kadang surat khabar diorang buang macam tu je. Surat khabar dekat mangkuk tandas lah. Kadang-kadang kat mangkuk tandas, kadang-kadang dekat atas tempat letak beg tu. Kadang-kadang jarum pun ada. Kepala paip, bekas sabun, kadang-kadang kepala paip diorang patahkan. Macam-macam lah sebab rasa kita orang tanggung. Belakang pintu pun diorang tulis bukan-bukan. Kita orang dah cuci, diorang tulis balik. Tak sampai seminggu lah diorang tulis balik. Kita orang cuci, kita orang gosok balik dengan kimia kan. Jadi tanggal, lepas tu diorang tulis balik lah, tak sampai seminggu. Kita orang nak tulis pun tak boleh. Dia ingat diorang dah bayar duit, diorang dah besar lah. Jadi diorang boleh buat apa suka hati diorang kat dalam. Tapi kos 30% tu tak semestinya besar sebab kita orang terpaksa tanggung, kadang-kadang lagi besar kos dia. Kadang-kadang sampai mangkuk tandas yang pecah pun ada, kita orang terpaksa ganti. Satu hari ada 15 kali dek, satu hari. Kan habis cuci terus lepas itu setengah jam di mop, kemas-kemas semua sampah-sampah sapu semua. Lepas itu bergilir kan dari atas sampai ke bawah. Lepas itu dari atas ke bawah bersih, bawah lagi naik ke atas lagi, macam itu dek. Memang selalu kotor dek sini pasal tempatnya orang kedai kan. Selalu mengotor, dia tak ada jaga kebersihan. Kalau dia kok sini kotor dek tandas, dia bising sama cleaner dek. Macam itu, Kak, kenapa tanda kotor? Itu baru saya cek saja ke macam itu. Ini kakak punya kerja, memang kakak punya kerja, tapi baru saya dari atas sampai ke bawah, naik ke atas lagi, saya macam itu dek. Ada dalam tandas itu, celana dalam, BH, macam itu, benda apa saya tidak tahu lah. Pokoknya punya orang lah mungkin yang berbuat ada baik. Dan kita orang tinggal sapu saja, buang tong sampah. Pelbagai masalah yang disuarakan oleh penjaga tandas. Memang benar itu tanggungjawab mereka.
Namun bagaimana pula dengan sikap pengguna yang tidak mahu berubah? Apa kata pihak penyelenggara tandas pula? I mean kita nak educate kita punya public ni quite susah sikit lah. Maaf cakap lah sebab susah sikit dia sebab apa? Selama 30 tahun kami dalam industri ni, kami cuba menjedarkan para pengguna, terutama end user lah, orang terutama macam di shopping complex, untuk macam mana cara mengguna tandas. Kita cuba buat dengan stiker, selepas gunakan tandas kena flash. Tapi majoriti tak membuat macam tu. Diorang tak buat. Bila diorang keluar, kita akan pergi cuci. So bila pergi cuci, kita tengok bila diorang melukis, kita bertanya. Bila kaki tangan kita bertanya, dia kata, you cleaner, you cucilah. So jawapan dia senang je. Kita punya building is a first class building, tapi maintenance of the toilet is third class. So kita rasa bila kita punya customer, I mean kita punya pelancong daripada luar negeri kalau datang, so first impression dia ialah tandas. So bila tandas tu dah tak cantik, bagi dia Malaysia ni tak cantik. Dia overseas, tandas dia tu kita boleh baring, boleh baring, boleh tidur. Dia punya jaga. Tak ada bayaran sebab sikap pengguna dia sendiri. Contoh yang paling nyata lah, saya pergi ke Jepun. Di Jepun setiap budak-budak sekolah bila dia pergi sekolah, kalau mak bapak dia bekalkan gula-gula, dia akan bekalkan satu plastik kosong. So bila mak bapak dia, anak ni balik daripada sekolah, mak bapak dia akan cek plastik tu. Gula-gula tu kalau dibagi 5, mesti ada plastik bag yang dah makan tu, plastik bag tu 5 mesti semua ada. Budak-budak tau. So kalau kenapa kita kat sini kita tak boleh buat. Tinggal beberapa tahun lagi Malaysia bakal mencapai matlamat ke arah wawasan 2020. Tetapi jika imej tercemar dek kerana tandas awam, adakah ia sejajar dengan matlamat ini? Tandas yang kotor boleh menjejaskan industri pelancongan negara. Secara tidak langsung, imej negara sebagai sebuah negara pelancongan juga boleh terjejas. Bila menyebut tentang tandas awam ini, vandalism, itu satu lagi masalah apabila vandalism berlaku menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengguna-pengguna tandas awam yang lain. Bak orang kata, kalau tandas itu kotor, ia boleh mencerminkan imej kita dan pribadi kita. Tandas itu kotor, ini bermakna pribadi kita akan juga kotor. Begitu. Baiklah saudara, kita akan sama-sama saksikan paparan ini tentang tanggungjawab mereka yang terbabit menguruskan tandas awam. Apa kata mereka? Yang sewajarnya tanggungjawab ini patut dikongsi bersama oleh pengguna tandas awam yang lain. Jadi sama-sama kita fikirkan dan saksikan paparan ini. Sepatut maintenance orang kena jagalah betul-betul. Kan? Kadang-kadang maintenance orang ni pun salahkan orang yang pengguna. Jadi pengguna ni ada yang okey, ada yang tak okey kepala. Kena yang masuk kepala tak betul punya, paip dalam boleh pijak bagi batas kan. Tengok air slow je, perang kan. Sebelum aku mari sini, banyak orang komplain. Ini toilet banyak kotor, ini macam. Sekarang aku dah masuk sini dah sebulan lebih. Masih ini customer, pelanggan semua tak cakap apa-apa. Dia cakap toilet sekarang banyak bersih, tak ada kotor, lu jaga banyak bersih dia kak. Kalau bau macam biasa dulu macam, mana boleh pelanggan boleh makan. Betul tak? Kita mau jaga kita kebersihan. Benda tu kita bayar tapi dia punya cakap tahap servis dia kurang memuaskan. Bagi saya pun saya tak puas hati jugalah. Tapi yang biasa yang macam shopping kompleks semua memang kotor lah. Lagi kena bayar 20 sen. Masuk tengok kotor, nak buang air pun tak boleh keluar balik. Pengguna sendiri, rakyat Malaysia ni tak ada kesedaran lagi tentang toilet, kebersihan toilet tu kan. Diorang maksudnya kalau daripada public sendiri pun tak bersih, apatah lagi diri sendiri kan. So cermin diri sendiri lah kalau kita nak salahkan orang kan, betul tak? Beratus ribu ringgit dibelanjakan oleh agensi penyelenggaraan tandas awam untuk memastikan tandas awam dalam keadaan yang terjaga dan dalam keadaan yang baik, seperti menyelenggara saluran air najis. Ini tidak termasuk kos-kos lain seperti kos tisu, kos sabun cuci tangan dan juga pekerja-pekerja yang ditugaskan untuk menjaga dan membersihkan tandas awam ini.
Dan tidak mustahil saudara yang satu hari nanti harga untuk kita masuk dalam tandas awam ini meningkat saban tahun. Jadi sama-sama kita fikirkan sejenak. Tapi kita akan bersama dengan ahli panel yang lain di dalam studio secara langsung untuk mengupas perkara ini tentang tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab pengguna terhadap tandas awam. Jumpa saya lagi seketika nanti dalam One Consumer.